Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maib menjunjung syiar, memaju ummah. Selamat datang ke Salasilah Perlis, segalanya Perlis. Bersama dengan saya, Syed Umar Helmi bin Syed Umar Nazri, selaku hos anda pada episod kali ini. Dan Alhamdulillah, kita telah pun mencapai ataupun telah sampai ke episod yang keempat. Setelah kita mengharungi 1 hingga 3 episod yang cukup menarik, iaitu pada episod pertama kita membuat pengenalan berkenaan dengan nama ada apa dengan Perlis, dan yang kedua adalah misteri Salasilah ataupun Jamalulai di Perlis sendiri yang cukup menarik pada episod yang kedua, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan kecantikan dan keunikan Gunung Ganang yang berada di negeri Perlis, yang kita bersama dengan satu NGO iaitu Perlis Climbers. Dan sebelum saya terlupa, saya minta kepada tuan-tuan dan puan dan para sahabat yang sedang menonton, jangan lupa untuk share video live ini, serta jangan lupa untuk follow TikTok, Instagram, YouTube, Spotify dan juga Facebook page, supaya tuan-tuan dan puan serta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian tidak ketinggalan dengan update ataupun perkembangan terbaru daripada Salasilah Perlis. Baiklah tuan-tuan dan puan, pada episod kali ini saya tidak bersuara lagi. Setelah 2 episod diambil slot saya kembali sebagai hos pada episod kali ini. Dan ahli panel pada episod kali ini tidak lain tidak bukan ahli panel tetap kita, iaitu Dr. Hazman bin Hassan, kalau boleh panggil kemas sikit, timbalan yang dipetua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Itu nampak kemas sikit lah kan. Selamat datang Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hilmi, sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Saya rasa lega kalau Doktor sihat. Kalau tak sihat saya rasa lemah sikit. Okey. Baik Doktor. Pada episod kali ini satu tajuk telah pun dipilih, iaitu di bawah bendera hijau kuning, Perlis berada di bawah Kesultanan Kedah. Ini salah satu tajuk yang cukup menarik untuk dibincangkan, dan juga menarik penduduk Perlis dan juga Kedah untuk mengetahui sejarah negeri masing-masing. Dan saya cukup berminat, dan rasional pemilihan tajuk pada episod kali ini ialah sejarah Perlis dengan Kedah, dan juga memaparkan sumbangan Kedah kepada negeri Perlis, serta timbang balik ataupun sumbangan Perlis pada Kedah pula. Tapi Doktor, sebelum saya memulakan sesi soal jawab saya nak soal juga Doktor awal-awal ni lah. Sebab apa kita memilih tajuk ni? Jadi saudara Helmi, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini kita dapat bertemu lagi dalam satu episod ini. Dan macam yang kita jangkakanlah, kalau kita mengenakan busana Melayu, berpakaian Melayu, maka tajuk itu ada tajuk sejarah sikit. Betul. Jadi tak apa. Jadi sebagai istilahnya disclaimer lah, sebagai satu pernyataan asas adalah saya ini ataupun Fakir ini, Abdullah ini, saya sendiri bukan satu orang yang pakar berkenaan dengan sejarah Kedah, sama ada Kedah sebagai kerajaan Kedah tua pada zaman pra-Islam ataupun Kedah sebagai Kesultanan Kedah apabila sudah menerima Islam daripada dulu sehingga ke hari ini. Tetapi apa yang kita akan cuba kongsikan dalam episod ni adalah bagaimanakah ketika Perlis menjadi sebahagian daripada Kesultanan Kedah, maka apakah perspektif Perlis
ketika kita masih bersama. Okey. Maksudnya kita kata sebelum kita berumah tangga sendiri, maknanya kita kata ketika kita bersama-sama itu apakah perspektif Perlis, ataupun bagaimana orang-orang Perlis melihat kita kata kebersamaan pada waktu itu. Jadi sebab itu juga suka untuk saya sebut di sini bahawa kita pernah juga telah menyatakan lebih awal bahawa kecil atau besar, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, kita semua masing-masing ni kita kata orang Melayu sebut kata untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Betul. Jadi dalam kehidupan sebenar, malah dalam sejarah pun telah membuktikan sudah jadi lumrah bahawa kerajaan yang besar, negeri yang besar membantu negeri yang kecil. Ya. Dan tidak kurang juga ada masa dan juga kita kata ketikanya negeri yang kecil boleh membantu negeri yang besar, tokoh yang kecil boleh membantu tokoh yang besar. Betul. Dan juga kita kata begitu juga secara timbal balas. Ya, jadi sebab tu insya-Allah dalam sedikit masa yang ada dalam episod ini yang kita akan cuba cuba capai dan cuba bentangkan kepada para penonton pendengar kita di mana saja berada, insya-Allah. Terima kasih doktor di atas penerangan awal untuk tajuk ataupun rasional pemilihan tajuk kita pada episod kali ini. Maaf. Biru kuning selalu dikaitkan dengan hijau kuning. Adakah akan kekal selama-lamanya ataupun sebagai satu sejarah yang indah? Baiklah, kita akan memulakan satu sesi perbincangan dengan Dr. Hazman sendiri setelah dia telah menghasilkan buku Silsilah Perlis ini. Saya juga tertanya-tanya di dalam sanubari saya dan juga pemikiran saya sendiri, bagaimana wujudnya Perlis di dalam Kesultanan Kedah ni, doktor? Ya, Saudara Hilmi, kalau kita perhatikan balik, sudah pasti permulaan tamadun di kata negeri Kedah ni dikaitkan dengan Lembah Bujang dan Sungai Batu dan pelbagai pemerintahan yang kata dilaksanakan di sekitar kawasan Lembah Bujang dan juga Sungai Batu itu, ya. Ya, okay. Tapi bila berlaku pengislaman kepada Raja-Raja Kedah, maka bermulalah dalam pemikiran Sultan-Sultan Kedah yang terawal pada masa itu untuk secara berdikit-dikit, bertahap-tahap memindahkan pusat pentadbiran kesultanan itu daripada kawasan berdekatan dengan Lembah Bujang, pergi ke kawasan yang lebih utara sekali. Okey, kan? Jadi maknanya itu kita kata berlaku. Dan saya mohon izin untuk membacakan beberapa muka daripada buku yang ditulis oleh Allahyarham Datuk Yazid Mat, yang juga bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Ismail. Kalau kita boleh bacakan beberapa perenggan dalam kata buku ini, dia kata macam ni, ya. Dia kata selepas sesuku abad ke-14 sehingga awal abad ke-17 Masihi, terdapat 7 generasi Sultan Negeri Kedah yang bersemayam di Kota Siputih dalam daerah Kubang Pasu, ataupun lebih tepat lagi dekat dengan Pekan Tunjang. Tunjang di Kedah. Tunjang di Kedah, berarti daripada selepas Arau kita menuju ke selatan, kita akan jumpa Jelempuk. Selepas Jelempuk kita masuk ke negeri Kedah, Kok Diang. Selepas Kok Diang kita akan jumpa Siputih dan Tunjang dan seterusnya. Kan? Okey. Baik, Kota Siputih adalah kira-kira 3 batu saja jaraknya dengan sempadan negeri Perlis sekarang. Dan lebih kurang 18 atau 19 batu sahaja dari kota tersebut melalui anak-anak Sungai Perlis ke pantai Kuala Perlis. Maka sebab itu di selatan Perlis ataupun di kawasan Jelempuk itu ada sebuah kampung yang nampaknya memaparkan sejarah perjalanan. Bagaimana sekiranya seorang pelayar atau seorang pengembara dari lautan besar atau lebih tepat lagi Selat Kata Melaka mau menuju ke Kota Siputih itu, maka dia akan melalui atau berlabuh di kata Kuala Perlis, maka dia akan mudik ataupun kita kata dia akan mengharungi sungai itu daripada Kuala Perlis ke kawasan yang hari ini dikenali sebagai Kangak,
pergi lagi ke selatan melalui Arau dan sebagainya. Maka sebab itu ada sebuah kampung di selatan Perlis dinamakan Kampung Jalan Sungai Kedah. Sebab apa nama Jalan Sungai Kedah? Jadi dia mengisyaratkan itulah jalan sungai untuk pergi ke negeri Kedah, pergi ke pusat pentadbiran kerajaan ataupun Kesultanan Kedah. Kota Siputih lah maksudnya di situ. Betul. Ke Kota Siputih pun boleh, ke Kota Setar pun boleh. Tapi maknanya kita kata yang lebih dekat lagi, yang lebih terus sampai itu adalah Kota Siputih. Tadi doktor ada sebut 7 orang. Ya. Sultan yang bersemayam di Kota Siputih kan? Ya. Saya nak tambah sikit lah maklumat yang doktor ni. Betul. Okey. Silakan. Apa yang saya baca di dalam banyak-banyak sumber yang saya dapati, ada 7 orang yang doktor kata tu bermula dengan Sultan Ibrahim Shah dahulu. Ya. Tapi tahun tu saya lupa nak catat tadi. Ya. Dan yang kedua Sultan Sulaiman Shah. Betul. Ketiga Sultan Ataullah Muhammad Shah 1. Ya. Dan yang keempat Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Shah 1. Ya, Zainal Azilin. Oh, Zainal Azilin silap. Ya. Silap eja mungkin silap ejaan sikit ya. ni. Dan Sultan Mahmud Shah 2, Sultan Muzaffar Shah 2 dan yang terakhir ini special sikit doktor. Ya. Sultan Sulaiman Shah 2 yang dikabarkan bukan mangkat di Kota Siputih. Ya. Tapi mangkat di Aceh, tak silap saya lah. Ya. Oleh kerana baginda ketika itu Aceh datang menyerang Kedah dan sampai ke Kota Siputih dan menawan baginda dan keluarga diraja dan berapa banyak rakyat dan dibawalah mereka itu pergi ke Aceh sehingga baginda mangkat di sana. Jadi maksudnya kita kata sangat lama ya. Ini menunjukkan jarak ke laut dari Kota Siputih melalui Sungai Perlis adalah lebih dekat lagi daripada melalui anak-anak Sungai Kedah. Perjalanan darat melalui sungai dan keluar masuk dari laut adalah lebih menguntungkan melalui Kuala Perlis daripada melalui Kuala Kedah ke Kota Siputih. Walaupun tak dinafikan bahawa sungai-sungai yang ada di Kedah adalah juga tidak kurang pentingnya, tetapi kalau dalam aspek Kota Siputih, maka yang lebih dekat lagi adalah dengan Kuala Perlis. Maka sebab itulah ini telah mengisyaratkan bahawa selewat-lewatnya muncul negeri Perlis atau muncul kawasan yang disebut sebagai Perlis ini adalah apabila Kerajaan Kedah atau Kesultanan Kedah memerintah daripada pusat pentadbirannya di Kota Siputih. Maksudnya jadi itu mengisyaratkan kalau habis lambat, kalau paling lewat muncul bila adalah ketika Kota Siputih. Maksudnya Perlis wujud semasa Kota Siputih tu paling lewat lah maksudnya. Paling lewat, mungkin lebih awal, tapi kita perlukan mungkin bukti-bukti yang lebih konkret. Kalau paling lewat adalah menerusi pengoperasian Kota Siputih itu, kerana Kota Siputih itu terletak agak ke dalam, agak kita kata ke darat. Maka sudah pasti dia memerlukan gerbang ataupun pintu untuk dia keluar ke laut besar atau keluar ke Selat Melaka, Lautan Andaman dan juga sebagainya. Maka di situlah datang kedudukan Kuala Perlis. Gitu. Maka ini juga mengisyaratkan bahawa selewat-lewatnya seperti mana wujudnya Kota Siputih, maka itulah selewat-lewatnya wujud kawasan ataupun tempat yang hari ini kita sebut sebagai Kuala Perlis. Saya nak tanya doktor lah sikit. Ya. Ni soalan lama lah ni. Ya. Di antara Pekan Kangak dan Kuala Perlis, yang mana paling lama? Setakat apa yang kita nampak berdasarkan bukti-bukti yang ada pada hari ini, kita nampak Kuala Perlis itu lebih awal. Sebab apa tu? Sebab kita kata orang kata Kuala Perlis ni menjadi pintu masuk daripada Selat Melaka ke Kota Siputih. Jadi pada kata waktu tu nampaknya pada pemikiran strategik para sultan dan para pembesar yang kita kata memerintah daripada Kota Siputih itu, dia tidak duduk betul-betul di tepi laut, di atas tujuan keselamatan. Keselamatan. Supaya kita kata bila musuh datang daripada laut Lanun atau musuh armada musuh dan sebagainya, dia tidak terus sampai. Jadi bila dia daripada laut, dia kena gunakan jalan sungai. Daripada Ayak Masin, dia kena masuk ke Ayak Tawak dan kita kata ke sungai-sungai yang kecil, sempit,
sudah pasti kapal-kapal yang besar ini dia akan terhalang untuk masuk. Dan kita kata bila jarak itu jauh, mungkin kita kata kapal-kapal ni memerlukan masa mungkin lebih kurang 1 hari juga untuk sampai daripada tempat seperti Kuala Perlis ke Kota Siputih. Maka dalam tempoh 1 hari itu macam-macam persiapan dapat dibuat dari segi pertahanan ataupun apa lagi strategi-strategi yang boleh diambil untuk menangani musuh misalnya. Maka sebab itulah kita kata pusat pentadbiran tidak berada di tepi laut. Tidak berada dikatakan di Kuala Perlis itu sendiri misalnya. Tapi dia ke dalam lagi. Ke dalam lagi sebab keselamatan kepada Sultan. Dan juga kepada kita kata kerajaan keseluruhannya, kepada kesultanan itu pun kita kata keseluruhannya, kita kata begitu. Baru saya faham kali ni. Jadi maksudnya bukan satu pilihan. Kalau kata sekarang ni mungkin kita berfikir nak view tepi laut lah, nak sunset lah, nak apalah, nak healing lah. Tapi kalau orang-orang dulu tu dia akan fikirkan keselamatan. Jadi sebab tu dia kita kata ke dalam, lebih kita kata ke pedalaman sikit sebab dia ada tempoh. Kita kata macam tu. Melambatkan musuh tu lah maksudnya. Betul. Sesuatu yang lalu tu adalah satu sistem perisikan yang sudah diatur. Apa yang dapat dikesan di lautan besar itu dapat juga sampai beritanya dalam kadar yang cepat. Sama ada dengan utusan yang menunggang kuda, atau katakan mungkin menunggang gajah, atau dengan menggunakan burung penghantar mesej dan sebagainya untuk memaklumkan bahawa sekian sudah sampai contohnya. Jadi itu yang kita dapat cerap lah daripada tentang bagaimana kedudukan Kuala Perlis. Jadi kepada rakan-rakan kita, warga Kuala Perlis, orang Kuala Perlis, jadi mungkin saudara-saudari kita daripada Kuala Sungai Perlis ni, dia boleh berbangga bahawa besar kemungkinan dia ni antara pekan yang paling tua. Maksudnya permula lah di situ. Sekali di dalam Perlis itu. Dan kita kata nampaknya pembukaan Kuala Perlis itu mendahului pembukaan Kangar, Arau dan juga kawasan-kawasan lain. Sebab dia tepi pantai mungkin akan bermula dulu. Betul. Dia dululah. Tapi doktor, tadi doktor ada sebut tentang keselamatan. Saya nak tanya sikit doktor. Adakah musuh-musuh yang terlibat menyerang Kota Siputih? Maksudnya dalam tempoh doktor kata tu dari perjalanan nak masuk ke Kota Siputih tu, melambatkan musuh. Tapi saya nak tanya lah, musuh-musuh mana yang menyerang Kota Siputih ni maknanya? Kalau kita nak katakan secara khusus itu, mungkinlah satu pihak yang perbuatan dia begitu kita nak kata begitu dahsyat lah, sehingga Kota Siputih tidak dapat nak pulih selepas serangan dia tu adalah Aceh. Tapi yang sebelum daripada itu adalah kita kata sebagai sebuah kesultanan ataupun sebuah kita kata empire, sudah pasti adanya kuasa-kuasa lain yang cuba menyaingi pertuanan atau ketuanan Kesultanan Kedah. Maka sebab itulah kita kata kadang-kadang Kesultanan Kedah ini dia boleh berdiri sendiri, dia boleh menaungi negeri-negeri berhampiran dengan dia, dan ada masanya kita kata ia mungkin berada di bawah pengaruh Melaka, ada masanya di bawah Siam atau Myanmar, atau Aceh atau Bugis. Maka dia saling kita kata bergilir, dan kuasa-kuasa ini tidak melepaskan Kesultanan Kedah, termasuk juga di dalamnya adalah Perlis. Maka Perlis juga secara tak langsung, kalau Kedah menerima pengaruh Melaka, maka Perlis pun menerima setidak-tidaknya tempias daripada pengaruh Melaka itu. Bila kata orang Bugis menyerang Kedah, maka Perlis pun terlibat sama, kena juga bahang daripada serangan Bugis itu. Begitu juga serangan Aceh, maka sama juga. Perlis juga dianggap sebagai sebahagian daripada Kesultanan Kedah yang kita kata bila berperang juga di kawasan-kawasan tertentu, mungkin dalam Perlis. Baru saya faham lah maksudnya. Ada yang duk bertanya juga lah. Jadi maksudnya kalau nak dikatakan tak ada mana-mana kuasa yang tak ada hati kepada Perlis tu, jawapan dia ada. Cuma antara serius tak serius, bersungguh tak bersungguh, ataupun contohnya dia dah dapat sekejap kemudian dia tinggalkan dan juga sebagainya. Jadi kita kata perkara-perkara tu dia berlaku dalam sejarah ni. Itu adalah sejarah berkenaan dengan Kota Siputih, macam mana serangan berlaku.
Dan saya terbaca dalam tu ada catatan Perancis pula doktor. Ya. Boleh doktor bacakan sikit dalam tu? Okey, berkenaan dengan catatan Perancis ini, dia ada suatu kaitan dan kaitan ini maksudnya lebih kepada lebih kepada catatan daripada pelayar Perancis di Beliau yang waktu tu dia sampai ke Kedah dalam keadaan Kedah ni baru menghadapi serangan Aceh, dan dikatakan pada waktu itu apa yang berlaku adalah Kuala Perlis telah dibakar. Kota Kuala Perlis telah dibakar. Penempatan Kuala Perlis itu telah dibakar. Okey. Berlakunya kebakaran besar, ekoran serangan Angkatan Perang Aceh yang ni berlaku pada zaman Sultan Sulaiman Shah tu ni. Oh, yang tadi tu yang telah yang kita kata almarhum itu telah ditawan dan akhirnya sampai mangkat di Aceh tu. Ya. Jadi maksudnya disebutkan bahawa masa perjalanan daripada Pulau Langkawi ke Kuala Perlis mengambil masa 2 hari menggunakan peru. Jadi kalau hari ni kita gunakan boat express untuk sampai ke Pulau Langkawi mungkin sejam saja. Ya. Tapi dulu tu menggunakan peru manual, dikatakan selama 2 hari, dan disebutkan bahawa ketika itu apa yang berlaku adalah Sultan Kedah ataupun dimaksudkan mungkin juga kita kata mungkin bukan sultan, mungkin kerabat diraja yang lain atau pembesar yang lain waktu tu dikatakan berlindung di Perlis. Itu kita menunjukkan bahawa Perlis juga menjadi medan kepada pertempuran dalam persaingan antara kuasa-kuasa asing ini dengan Kesultanan Kedah lah. Oh, okey, maksudnya Perlis ni dijadikan tempat untuk maksudnya berlaku sekali lah serangan bermula. Ya. Di Perlis pun kena juga. Jadi kuasa luar yang berhajat kepada sesuatu daripada Kesultanan Kedah ni terpaksa memasukkan Perlis sekali dalam perkiraan dia. Dia nak serang di mana, dia nak bertahan di mana, dia kena kira Perlis sekali. Dan begitu juga Kedah dalam dia nak bertahan ataupun menghadap atau membalas balik serangan daripada kuasa-kuasa luar, dia akan kira sekali daripada Perlis itu dia akan manfaatkan macam mana atau bertahan macam mana dan sebagainya lah. Jadi begitu. Tadi kan daripada Kota Seputih dia bergerak turun serangan, Ya. serangan berlaku terhadap Kota Seputih sampailah Sultan Sulaiman ditawan bawa Ya. ke Aceh. Dan doktor, sebenarnya tadi doktor kata ada satu penglibatan di Perlis ni kan. Ya. Saya nak tanya satu benda lagi. Ni soalan yang mungkin soalan yang kedua ataupun ketiga lah. Ya. Di Perlis ni ada kota lain tak selain daripada Kota Seputih tadi? Lepas dia kena serang semua tu, di Perlis ni ada tak satu di kota lagi? Ya. Kalau kita kata yang dari segi kota-kota yang menjadi pusat pentadbiran Kesultanan Kedah ini, dia ada sekurang-kurangnya 3 kota. 3 kota yang ada. Ataupun kita boleh kata 3 campur 1. 3 cuma satu. 3 yang sangat pasti, yang 1 dalam proses kita untuk meneliti dengan lebih mendalam. 3 yang sangat pasti itu, pertama sekali adalah Kota Sena yang menjadi asas kewujudan Kangap. Yang kedua lagi adalah Kota Indera Kayangan 1. Sebab ada 2 kota yang menggunakan nama Indera Kayangan. Maka sebab tu disebut, yang kata bagi yang pertama muncul itu disebut Kota Indera Kayangan 1, dan yang muncul kemudian tu disebut Kota Indera Kayangan 2. Ya. Satu daripada kota yang terakhir yang dikatakan muncul di Perlis ini merupakan hasil kajian daripada yang berbahagia Dr. Ibrahim Bakar Langkawi yang juga Presiden atau Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Ya. Menurut beliau atau pegangan beliau adalah di Perlis ada satu lagi kota dalam Kesultanan Kedah, iaitu disebut Kota Palas. Walau bagaimanapun apabila hipotesis beliau ini masih dalam kajian kita berada dalam keadaan yang disebut macam tawakuf lah. Ya, tahu. Maksudnya tawakuf dalam erti kata kita tidak menerima sepenuhnya lagi, Ya. dan kita pun tidak menolak bulat-bulat. Maksudnya dia tak ada sumber yang kukuh ataupun Maksudnya kita masih lagi meneliti okey. hujah-hujah yang beliau kita kata kemukakan. Maka sebab itu mungkin pada malam ini
kita cuma akan memperkatakan dua kota saja lagi, iaitu kota Sena dan kota Indrakayangan 1. Tadi doktor kata tentang kota Sena kan? Ya. Macam mana kota Sena tu dipilih sebagai pusat pemerintahan yang baru? Okey. Jadi apabila Kuala Perlis sudah dibuka sebagai pintu atau gerbang jalan laut, ya, lepas tu maknanya daripada Kuala Perlis ada sistem sungai, yang digunakan untuk pengangkutan, ya. Jadi waktu tu Kesultanan Kedah ni kita kata mendapati bahawa Perlis juga memiliki delta ataupun lembangan Sungai Perlis yang nampaknya subur untuk penanaman padi. Maka daripada situ mulalah kawasan-kawasan dalam Perlis diteroka untuk penanaman padi dan diusahakan sungguh-sungguh. Maka sehingga jadilah Perlis waktu tu sebagai salah satu kawasan yang dikatakan jelapang padi bagi Kesultanan Kedah. Antara jelapang padi yang nampaknya awal jugalah ketika sektor itu beralih daripada katakan perdagangan pergi kepada pertanian itu. Ya, dan ketika inilah yang kata kita kita anggap sebab dengan kemakmuran inilah yang mendorong Sultan Kedah selepas itu, iaitu Sultan Muhyiddin Mansur Shah datang ke lebih dekat dengan Kuala Perlis, ke satu kawasan yang disebut Kota Sena. Dan nama Sena itu kekal pada Mukim Sena, dan sekarang ada sebuah Dewan Undangan Negeri dengan nama Sena jugalah. Tapi kita kata Kota Sena ini, dia adalah satu kota yang dianggarkan berada pada hari ini. Kedudukannya adalah tepat di Kampung Tok Paduka. Macam belakang bomba dan juga Kampung Sena. Betul. Iaitu di belakang Balai Bomba Lama Kangap. Ya, ada sebuah perkuburan disebut perkuburan Tok Paduka. Di seberang sungai itu ada Kampung Sena. Kita anggap itulah kawasan yang asas disebut sebagai Kota Sena, dan daripada situlah berkembang menjadi Kangap. Dia sebab dekat dengan sungai mungkin ada kan? Betul. Timbul kota di situ kan? Betul. Jadi maknanya kita kata kita kena anggap sungai Perlis pada masa itu lebih besar lagi, di kawasan itu lebih besar lagi untuk dimasuki oleh pelbagai tongkang atau kapal ataupun perahu dan sebagainya, yang kita kata berlabuh di situlah. Maka daripada Kota Sena itu akhirnya berkembang dan wujudlah Kangap yang hari ini dianggarkan sudah mencapai lebih kurang 300 tahun lebih. Dia lagi muda daripada Kuala Perlis tadi kan? Dia lebih muda daripada Kuala Perlis, betul. Kuala Perlis 500 kan? Betul. Menuju ke arah tu lah. Menuju ke arah tu. Baru nak menuju ke arah tu. Dan maksudnya kita kata kalau paling lewat pun begitu. Okey. Baik. Ya. Itu Kota Sena ni doktor terang secara terperinci lah. Ya. Ni kita nak stop Ustaz pasal bincang pasal kota-kota ni Ustaz. Betul. Nak masuk segmen lain pula tu. Betul. Segmen dia macam biasalah, macam dalam podcast kita ada segmen satu segmen yang cukup menarik lah untuk orang Perlis, orang Kedah, orang Penang lah. Ni cukup minat ni orang nak cakap ni. Iaitu dialek Perlis. Dialek Perlis atau pelek Perlis ataupun pelek Perlis lah. Nak tambah satu lagi lorak. Lorak Perlis. Okey. Tapi malam ataupun episod kali ni kita pilih satu perkataan yang berkaitan dengan kejiranan, iaitu kira sama, berkira sama. Dan macam mana kita nak eja? Okey. Berkira tu macam kita kerja BERKIRASAMA, nama jarak sikit. Dia tak bergabung macam kerja sama. Berkira sama, dua perkataan. Ya. Dua perkataan. Tapi apa maksud berkira sama ni doktor? Ya. Dalam konteks Perlis ataupun bahasa Perlis atau dialek Perlis, berkira sama adalah satu ungkapan yang digunakan bahawa untuk menggambarkan sejauh mana boleh berbincang, boleh berunding, boleh berpakat, boleh menyelesaikan konflik, dan boleh bekerjasama. Oh, dia maksudnya macam kerjasama juga kan? Selalunya kita kata kira ni kira dengan angka-angka, tapi ada perkataan sama, berarti bukan satu pihak, berarti ada lebih daripada satu pihak. Jadi berkira sama ni adalah sejauh mana kita boleh berbincang, bermuzakarah, bermusyawarah untuk mencapai suatu kompromi. Ya. Jadi kalau kita perhati balik, saya anggap itulah antara falsafah lah
di sebalik berkira sama tu. Jadi maknanya dia kalau kerja tu kita dah usaha, tapi kita kata berkira sama ni mungkin dia bermaksud dalam tempoh perbincangan tu. Dalam tempoh berunding tu. Maksudnya berkira sama tu berunding antara seorang dengan seorang ni lah maksudnya. Ataupun seorang dengan kita kata banyak pihak, atau banyak pihak dengan banyak pihak yang lain juga kita kata berunding untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah, menyelesaikan dakwaan, tuntutan dan sebagainya. Tapi maknanya konteks dia adalah dalam konteks perlih lah. Betul. Kan? Nama peluak balik kan? Ya, betul. Tapi betul lah doktor beritahu maksud. Ya. Tapi nak kena pasal ubat ayat juga kan? Oh, mestilah tu, tak boleh lari lah. Tu benar wajib. Sungguh. Lepas ni nak saya ubat dulu kan tak ubat dulu? Ikutlah. Ikutlah. Tu dia ada bagi kita dulu, tak apalah, kita buat dulu lah. Ya. Okey. Saya akan buat ayat yang maksudnya pasif, bukan ayat aktif. Ayat aktif doktor kena buat ayat aktif, maksudnya berkira sama saya buat yang berlawanan dengan tu. Ya. Contoh ayat yang boleh saya buat iaitu kawan depan rumah aku tu tak ada berkira sama orang tu. Duk aja nak bertojeng dengan kita nak hari. Penat kita. Lebih kurang ayat macam tu lah saya kata. Ya. Doktor kena buat ayat aktif. Maksudnya benda yang baik, saya buat benda yang ni sikit. Ya. Jadi kalau ayat saya ni mungkin boleh berbunyi, kalau lah Pak Jamil, Pak Jamil Mak Milah, dengan depa-depa tu malam ni juga Aci, kami nak berkira sama dengan depa. Sebab apa? Depa tu orang baik tak ada dah. Payah jumpa lagi. Maknanya kita kata Pak Jamil dengan isteri dia, keluarga dia tu adalah sangat baik, sangat beriman. Jadi maknanya kita kata senang nak kita kata bonding apa semua tu, yang kata Aci malam ni juga. Bukan esok, bukan tunggu katakan esok lepas subuh, lepas sarapan. Kalau boleh malam ni juga nak bagi jadi benda yang baik tu. Tu ayat doktor kan? Saya nak tambah satu je ayat. Ya. Saya kembalikan kepada ayat aktif. Ya. Contohlah saya buat ayat. Surah sunnah ni senang berkira sama. Alhamdulillah. Dengan kita lah, kita dua mudah kan. Dengan ni dengan ni. Dengan Maib dan juga kita dan juga doktor sekali lah. Ya. Berkira sama nak buat podcast kita ni. Dalam konteks perlih di bawah bendera hijau kuning, berhenti dulu, kini dan nampaknya selama-lamanya lah perlih ni kena berkira sama dengan Kedah. Ya, betul. Sama ada kita ada perbezaan, kita ada perkara yang tidak kata bersetuju, kita perlu hidup berdampingan, kita kena hidup bersama dan kita kena berkira samalah. Kan? Mungkin ada apa-apa perasaan ataupun apa, itu biasalah. Adik-adik beradik, seibu sebapa pun berkelahi juga. Betul. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri, kata-kata Piramli. Tapi maknanya sebagai jiran tu memang sudah patutnya kita berkira sama. Tambah pula kita sama agama, kita sama bahasa, kita sama budaya, dan kita pula kedudukan kita bersebelahan. Tak jauh pun maknanya. Ya. Jadi apa nama itu dalam konteks dialek Perlis kali ni. Tu dialek Perlis. Maksudnya setiap episod akan ada dialek Perlis. Berdasarkan ni lah tajuk dan juga sesi perbincangan kita. Baik doktor. Tadi tentang dialek Perlis. Kita nak kena masuk balik lah. Betul. Sebab kita berhenti, kita buah angin dulu kat ni. Masalah lah. Kita kena buah angin dulu. Sebab kalau dia berderah macam kereta lumba tu, dia akan meletup kat tu. Kena berhenti sat. Buah angin, buah minyak sikit. Lepas tu ni kita buah minyak lah ni. Kita akan masuk persoalan ataupun pusingan yang kedua. Iaitu berkenaan dengan satu lagi kota yang cukup hebat dan cukup menawan di negeri Perlis ni. Nama pun Kayangan. Indra Kayangan. Tapi saya terbaca dulu tu. Nama Indra Kayangan ni disebutkan oleh Sultan Dwayne juga, tak silap saya. Dia Dwayne Mukarram Shah 1 yang mengatakan istana Kayang ni ibarat kayangan di kawasan-kawasan tu. Sebab mungkinlah berada di kawasan Bukit Kubu lah, ni dipanggil sebagai Bukit Kubu, mungkin lah, saya tak tahulah dulu kan. Dia dikatakan ibarat kayangan. Tapi doktor, nama Indra Kayangan 1 di bawah kepimpinan Sultan Dwayne Mukarram Shah 1 macam mana ataupun
Macam mana Kayang tu saya sebut dah tadi. Ya. Bila Kayangan tu dapat. Tapi Ya. macam mana pemilihan penamaan tu berkekalan terus sampai tu? Ya. Mungkin dari segi nama tu kita tidak dalamkan malam ni. Cuma kita anggap kata itulah asal mula. Ya. Pada tahun-tahun pembukaan kota itulah asal mula timbulnya perkataan Indra Kayangan. Tapi maknanya kenapa ataupun bagaimana tu mungkin kita ada episod-episod yang lain untuk memperkatakan. Tetapi pengasas kepada kota Indra Kayangan ni adalah tak lain tak bukan adalah anak anda kepada pengasas Kota Sena tadi. Kalau tadi Kota Sena dibuka oleh Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Ya, betul. maka anak anda baginda Sultan Diauddin Mukarram Shah I membuka kota Indra Kayangan yang lebih lagi hampiak ke Kuala Perlis. No. Jadi maknanya kita kata daripada Kota Siputih sudah berada macam di tengah-tengah negeri Perlis, yang ni menuju lebih ke barat. Tinggal 1-2 kilo saja lagi Berhampiran dengan laut daripada laut Kuala Perlis itu. Kan? Jadi apa yang berlaku adalah di Kota Indra Kayangan ini baginda telah memperkenalkan misalnya mata wang kerajaan, dan kita kata baginda juga telah memperkenalkan undang-undang Kedah ya, yang disebut sebagai Tembera Datuk Seri Paduka Tuan. Boleh ulang ayat tu? Boleh Kan? ulang dia? Undang-undang Kedah yang disebut sebagai Tembera Datuk Seri Paduka Tuan, ya, dan di dalamnya ada pelbagai hukum hakam. Ada pelbagai peruntukan tentang macam-macam perkara, misalnya Ya. tentang perintah untuk menunaikan zakat. Ya, betul. Walaupun sebelum tu di Syaki telah ada perintah-perintah zakat, tetapi bila dia diperundangkan, dia telah dikanunkan Ya. dalam kata undang-undang ini, maka itulah dianggap permulaan bagaimana seluruh wilayah Kesultanan Kedah termasuk juga Perlis mula secara besar-besaran mensyiarkan hukum hakam seperti zakat misalnya. Kemudian Sultan Diauddin Mukarram Shah ni juga baginda juga telah menjalinkan hubungan diplomatik pada masa itu, dan baginda telah mengahwinkan puteri baginda dengan seorang putera dari Bugis. Oh, dari Bugis? Ya, betul. Ataupun dari kita kata Makassar, dari kita kata Pulau Sulawesi itu. Dan antara kemajuan infrastruktur prasarana yang baginda laksanakan semasa memerintah daripada kota ini adalah membina atau mengorek sebuah terusan, iaitu sebuah sungai yang dikorek dengan tenaga manusia, tenaga rakyat, daripada kota Indra Kayangan itu pergi ke sungai besar Kampung Cik Madi di sebelah Kedah. Maknanya daripada kota Indra Kayangan di berhampiran Kuala Perlis, merentasi negeri Perlis, dan terakhir ni kita kata dalam kawasan Perlis adalah di Kuala Sanglang. Ya. Maka selepas itu mula masuk ke Kedah, menembusi beberapa anak sungai di Kedah sampai akhirnya sampai ke Bukit Pinang. Bukit Pinang. Iaitu di sungai besar Kampung Cik Madi ini. Tapi doktor, Ya. selama saya baru berpindah ke Perlis ni, Ya. dan dihantarlah pula ke sempadan Kedah iaitu Sanglang. Ya. Selama saya duk naik motor pergi kerja, Ya. saya tak pernah tahu langsung sungai yang sebelah kiri saya duk pergi tu Ya. adalah terusan yang tertua di Betul. Malaysia ataupun Semenanjung Malaysia. Ya. Rupanya baru saya baca buku ni, Ya. baru saya tahu inilah terusan yang tertua yang dibuat oleh Sultan Diauddin Mukarram Shah I. Ya. Tapi kalaulah boleh kita sentuh sedikit, mengapa saudara tidak tahu? Mungkin kerana antara lain itu tidak ada sedikit lagi usaha, iaitu contohnya dari segi papan tanda, Ya, betul. dari segi mercu tanda untuk menunjukkan bahawa sungai yang nampak biasa-biasa ini sebenarnya adalah satu sungai, bukan sungai katakan ciptaan Allah, tapi merupakan sungai yang dikorek dengan perintah Sultan Diauddin Mukarram Shah I ini, dan usianya sudah hampir-hampir 400 tahun ataupun lebih, kan. Dan kita kata sudah sampai masanya pihak-pihak berwajib lah dapat memikirkan bagaimana untuk memberikan mercu tanda untuk menghargai kesan sejarah ini. Sebab saya dipahamkanlah, mungkin saya silap, saya mohon maaf, keadaan terusan ini di sebelah Perlis tampaknya lebih terjaga
berbanding dengan berbanding dengan katakan di sebelah Kedah. Di sebelah Kedah ada yang sudah ditimbus, ada yang sudah diperkecilkan, ada yang sudah jadi besar parit dan sebagainya. Tapi kalau kata di Perlis, ia masih terpelihara dan ia masih lagi dalam digunakan lah maksudnya. Masih lagi kita kata digunakan untuk pengairan dan juga sebagainya. Tapi doktor, ya. Tadi doktor kata ni terusan paling tua. Ya. Tapi sebelum Sultan Diodin Mukarram Shah satu ada terusan ni, macam mana keadaan perjalanan tuanku nak ke Bukit Pinang sebelum ni? Macam mana keadaannya? Mungkin pada masa tu Sultan Kedah ni dia perlu keluar ke laut besar dan kita kata menggunakan jalan laut dan kemudian baru masuk balik ke mana-mana sungai yang boleh sampai ke Bukit Pinang itu. Tetapi dengan adanya terusan tu dia ada satu jalan dalam. Dia ada satu jalan dalam untuk ke sebelah Kedah dan sebagainya. Tak apalah doktor, yang tu mungkin saya nak tahu information daripada doktor tadi kan. Ya. Terima kasih atas penerangan tu lah. Ya. Dan tadi terusan, adakah terusan ni sebagai satu laluan saja ataupun sebagai satu lagi fungsi lain? Ada fungsi lain terusan sebenarnya? Dia untuk pengairan semasa penanaman padi, untuk pengangkutan, dan mungkin juga kita tidak boleh tolak kemungkinan bahawa ia bertindak sebagai satu satu jalan dalam. Oh, jalan dalam. Sekiranya katakan daripada laut ada serangan dan sebagainya, maka kita kata banyak perkara-perkara boleh dilaksanakan dengan menerusi satu laluan air di dalam, di sebelah dalam, yang tidak terdedah kepada laut. Oh, itu lebih selamat daripada laut. Ya, betul. Okey. Terima kasih doktor di atas penerangan. Saya memang cukup minat dengan terusan ni. Dari dulu lagi saya dipahamkan saudara ada sesuatu yang saudara telah buat berkenaan dengan terusan ni. Oh, video. Itu saya telah rakam maknanya, rakam secara rawak. Dan mengambil semangat maknanya untuk mengetahui inilah sungai ataupun terusan yang paling tertua di Semenanjung Malaysia. Berasaskan sumber-sumber bertulis lah. Kalaupun ada sebelum ini yang lebih tua daripada dia, maka kita perlukan bukti. Tapi berdasarkan sumber bertulis, inilah antara terusan buatan manusia di Semenanjung Tanah Melayu atau Semenanjung Malaysia yang paling tua, yang masih ada buat masa ini. Dan masih digunakan. Tak tahulah. Dia ada video tu simple saja bagi. Okey. Mari kita saksikan. Mari kita saksikan video ni yang saya buat tadi. Okey, ni kalau kita tengok pada video tu, ini perjalanan saya nak pergi ke sekolah sebenarnya. Dan kita lalu di laluan lebuh raya ataupun jalan raya daripada Sembang 4 ke Lostak ni kalau betul. Tapi di kawasan ni adalah kawasan Salang, hampirlah ni berhampiran dengan Kuala Salang lah. Simpang Salang pun jauh lagi, tapi maka di sebelah kanan itulah terusannya. Berterusan tu yang saya rakam, berterusan tu adalah terusan yang tertua tu. Dan mungkin orang Salang ni mungkin tak tahu. Bawah ini mungkin saya sendiri berteruja tu. Pergi rakam ni terusan ni. Betul. Sebab kalau kita tengok daripada kalau dia kering tu. Dia bukan dalam tu. Betul. Dia sangat macam parai pinggang. Tak sampai. Atau pakai dada? Pakai lutut. Kalau turun lah. Tapi di bahagian tepi, kalau tengah tu mungkin dalam sikit lah. Kalau kering lah. Kalau kering. Kalau ada yak jangan mana-mana turun. Kita tak tahu mana tu. Tapi saya berterima kasih kepada Sultan Diodin Mukarram Shah satu kerana membina terusan ini, bukan saja sebagai jalan pengangkutan, tapi sebagai satu perkembangan baru kepada pertanian. Kalau sungai itu sungai ciptaan Allah, biasanya kita akan mendapati mana? Kejadian dia akan bengkang-bengkok. Tiba-tiba sungai ni lurus, straight satu macam. Jadi itu tanda-tanda ia adalah terusan buatan manusia. Jadi itulah cara misalnya kita boleh kesan sesuatu. Kan? Sebab tu saya belik dari dulu. Kenapa sungai ni dulu? Duk tengok aku tu. Betul. Macam tu kan? Ya. Okey. Tadi kita dah habis dah 3 kota. Sekarang ni kita akan masuk pula tentang satu segmen pula,
iaitu dengan ambil power. Ambil power. Ya. Minta maaf lah tu. Nak terbatuk banyak orang ni. Baik dah. Ambil power ni selalunya yang saya tahu, yang saya duk ambil apa, yang saya duk baca lah dalam buku Salah Silap Perlis ni, Kesudanan Perlis dan juga Kedah ni ada hubungan kekeluargaan. Ya. Adakah betul itu? Ya. Yang dapat saya katakan daripada dulu sehingga kini, persemendaan atau perkahwinan antara keluarga diraja Kesultanan Kedah dengan keluarga diraja Jamaluddin Perlis ni memang dia telah berlaku daripada dulu sampailah kita kata ke tempoh-tempoh pada hari ini. Ya. Dan satu contoh yang saya ingin utarakan sebagai kita punya fakta menarik kali ini adalah hubungan kekeluargaan antara Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis sekarang dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah sekarang. Itu hubungan daripada mana tu? Okey, sekarang ni kita kata kita boleh faham begini. Dahulunya di negeri Terengganu ada seorang sultan bernama Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Baginda berkahwin dengan puteri Sultan Pahang yang digelar sebagai Tengku Ampuan Mariam. Oh, Ampuan Mariam. Dari Pekan Pahang, daripada kerajaan Pahang, daripada Kesultanan Pahang maksudnya. Dan hasil daripada perkongsian hidup itu baginda dikurniakan beberapa orang puteri dan juga putera. Puteri yang sulung adalah Tengku Asma yang akhirnya kita kata mendirikan rumah tangga dengan Sultan Badli Shah Ibni Sultan Abdul Halim. Ya, hasil daripada perkongsian hidup pula antara Sultanah Asma dengan Sultan kata Badli Shah, maka lahirlah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Sultan Badli Shah, iaitu Sultan Kedah sekarang. Ya. Dan adinda, seorang daripada adinda lelaki, seorang lagi putera kepada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Terengganu itu adalah tak lain tak bukan iaitu Tengku Abdul Rashid. Dan Tengku Abdul Rashid ini mendirikan rumah tangga dengan Tengku Petri dari Kesultanan Kelantan. Dan hasil perkongsian hidup itu maka diperolehlah seorang puteri, iaitu tak lain tak bukan adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tengku Fauziah binti Tengku Abdul Rashid yang merupakan raja perempuan Perlis. Oh, gitu pula sambungan. Jadi bermakna bonda kepada Sultan Kedah sekarang dan juga ayahanda kepada Raja Perempuan Perlis sekarang ni adalah adik-beradik, seayahanda dan sebonda. Seayahanda dan sebonda. Betul. Ini menjadikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah sekarang dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis sekarang ni adalah sepupu. Oh, sepupu. Betul. Ini bermakna Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullail dengan Raja Muda Kedah sekarang Tunku Syarifuddin, Duli Yang Teramat Mulia Tunku Syarifuddin Ibni Sultan Salahuddin, mereka adalah dua pupu. Ya. Ini bermakna kita kata perhubungan persemendaan, perhubungan keluarga itu wujud sampailah kepada hari ini. Termasuklah maksudnya antara Sultan Kedah yang memerintah sekarang dengan Tuanku Raja Perlis yang memerintah sekarang. Maka sebab itu antara pengajaran yang kita boleh ambil adalah janganlah kita di peringkat rakyat, di peringkat bawah ini kadang-kadang takut suhu tu tinggi sangat. Sedangkan di peringkat atas, di peringkat Duli Yang Maha Mulia ni sebenarnya bersaudara. Sebenarnya kita kata hubungan adik-beradik, kan? Jadi maknanya kalau kita perhati balik, dia nak pergi ke mana? Kan? Maka sebab itulah kita kata sebenarnya
kita carilah jalan untuk kita mengamalkan apa yang dikatakan muafakat membawa berkat. Ya, betul. Ada perbezaan, ada perkara-perkara yang kita mungkin tidak kata bersetuju, tapi sudah pasti ada banyak lagi perkara yang kita boleh bersetuju, boleh bekerjasama, boleh berkira sama Berkira-sama antara satu sama lain, kan? Apatah lagi raja-raja kita, raja dan sultan kita pun saling bersaudara. Raja perempuan kita dengan tuanku sultan kita adalah sepupu. Raja muda kita dengan raja muda Kedah adalah dua pupu. Oh, gitu pula pi dia. Ya, lagu tu. Dia berselirat jumpa juga. Jumpa juga. Lari dah tu. Betul. Cuma kita sebagai rakyat Perlis dan rakyat Kedah ni, kenalah berkira sama. Ya. Jangan ada sifat tu iri hati sikit-sikit tu tinggal buatlah. Tak ada apa pun nak tu. Ya. Okey. Baik, doktor. Terima kasih di atas penerangan doktor tentang salah sila ataupun jurai hubungan adik-beradik dengan Sultan Kedah dengan Perlis ni. Ya. Kita akan masuk satu lagi, iaitu bagaimana sumbangan Kesultanan Kedah ni terhadap Perlis. Ya. Dari segi apa yang kita disumbangkan kepada kita? Ya. Bila Perlis berada dalam Kesultanan Kedah ataupun Perlis menjadi sebuah daerah di bawah Kesultanan Kedah, Perlis sudah pasti mendapat banyak-banyak perkara. Bagi saya yang pertama sekali, yang paling utama sekali adalah apabila Kesultanan Kedah ini atau Kerajaan Kedah Tua ini menerima Islam, dan kita kata mula berubah menjadi Kesultanan Kedah, maka serentak dengan itu jugalah boleh dianggap masuknya Islam ke Perlis. Masuk sekali. Jadi kita kata seperti mana bermulanya Islam di Kedah, maka dianggap serentak dengan itu juga bermulanya penyebaran Islam, dan akhirnya seluruh Perlis ini umumnya orang Melayu memang beragama Islam dalam negeri Perlis. Itu kita kata satu daripada jasa Kesultanan Kedah. Jasa yang kedua adalah sistem pentadbiran menerusi kesultanan, yang ada pembesarnya, pembesar istananya, pembesar mukimnya, pembesar di peringkat kampungnya. Maka itu juga telah dilaksanakan sekian-sekian lama dalam Kedah Perlis, dan apabila Perlis berkerajaan sendiri pun dia mengikut kita kata antara lain lebih kurang skema yang sama juga, sesuatu yang rakyat telah biasa lalui betul. Sebelum ini. Jadi kita kata dia ada sedikit-sedikit perubahan, tapi bukan perubahan yang banyak-banyak. Kemudian antara lain kita ini, bila kita menggunakan dialek Perlis adalah sebenarnya suatu hybrid daripada dialek Kedah. Jadi kita kata di situ kita berkongsi perkara yang sama, dan dialek Perlis ini berasal usul daripada dialek Kedah yang memiliki identitinya dan keunikannya yang tersendirilah. Betul. Kan? Dan begitu juga kalau tadi agama, dialek, sistem beraja, sistem pentadbiran, begitu juga dari segi budaya kita berkongsi juga perkara-perkara yang sama. Kita kedua-dua kita ni suka makan nasi, suka makan pulut, suka ada persamaan-persamaan tentang cara kita mengerjakan benda, mengerjakan sawah dan juga sebagainya. Sama, walaupun tidak kita serupa, tapi banyak persamaannya. Jadi dalam pengalaman Perlis di bawah Kesultanan Kedah ini, kita kata Perlis terhutang budi dalam aspek itu kepada Kesultanan Kedah. Ya. Sebab dia sama je kalau kita tengok betul kan. Cuma kadang-kadang slang tu sebagai tempat dia menilai. Cuma keadaannya kita perlu tahulah bahawa dia sama, kadang-kadang tidak semestinya serupa. Mungkin sama tak serupa. Jadi maknanya apa yang sama kita katakan sama, apa yang tak sama kita katakan tak sama, apa yang nampak macam sama tapi tak serupa tu kita katakan begitu. Jadi itu yang disebutlah, kan? Itu adalah sumbangan Kedah kepada Perlis. Macam mana Perlis pula? Sumbangan Perlis kepada Kesultanan Kedah ini adalah seperti mana yang kita habaq tadilah. Yang kecil boleh menolong yang besar, walaupun kadang-kadang bukan selalunya yang besar dia bantu yang kecil, tapi kadang-kadang macam banyak-banyak, sikit-sikit, jarang-jarang, kadang-kadang ada juga yang kecil membantu yang besar. Kalau kita tengok tadi, apa yang kita boleh rumuskan, Perlis menerusi Kuala Perlis telah menjadi pintu gerbang jalan laut kepada Kesultanan Kedah yang waktu tu berpusat di Kota Siputih. Itu satu sumbangan Perlis. Kedua lagi adalah Perlis sempat menjadi jelapan padi
yang mendatangkan banyak pendapatan Sumber makanan maksudnya. Kesultanan Kedah. Bukan saja sumber makanan, malah sumber ekspor. Ya. Yang kita kata Kedah banyak kita kata mencapai kemakmuran hasil daripada penanaman padi yang dilaksanakan besar-besaran di lembangan Sungai Perlis itu. Kemudian apa yang juga fungsi Perlis ini adalah Perlis juga bertindak secara strategik bagi kepentingan ketenteraan kadang-kadang. Ya. Sebagai contoh, ketika berlakunya serangan orang-orang Bugis kepada Kedah pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa, dan waktu itu kota Staq ataupun kita kata Alor Staq itu telah diserang dengan begitu dahsyat sekali, maka waktu itu Sultan Kedah pada masa itu, Sultan Muhammad Jiwa, telah mengambil keputusan untuk berlindung di Kangak Perlis pada masa itu. Dan antara lain pada masa itu juga baginda telah mangkat. Maka sebab itu baginda digelar dengan nama timang-timangan marhum Kayangan. Kerana mangkat di Kangak, iaitu di bumi Kayang atau Kayangan. Ya, jadi maksudnya kita kata itu antara fungsi Perlis kepada Kesultanan Kedah. Kan? Maka sebab itulah kita kata kalaulah yang menduduki Perlis ini yang membuka negeri dalam kata Perlis ni bukan orang sama etnik Melayu, bukan sama agama Islam, bukan sama bahasa Melayu, maka sudah pasti Kedah ni dia akan menghadapi banyak lagi isu-isu dengan jiran yang kata macam tu. Tapi bila jiran dia adalah kata Perlis, maka mungkinlah ada satu dua isu, tetapi tidak serius ke seteruk ni? Mungkin tidak separah atau tidak semembimbangkan seperti mana katakan kuasa-kuasa yang lain misalnya. Ya. Kemudian antara perkara yang menarik juga bagaimana Perlis telah memberi sumbangan kepada Kedah ni, kadang-kadang dalam aspek sastra tradisional. Ya, sebagai contoh hikayat tentang Kedah bernama Hikayat Terung Pipit, ya, telah dicetak berdasarkan apa yang telah dituturkan oleh seorang pujangga bernama Panglima Alimuddin yang tinggal di Batah Liku di Arau. Hikayat itu tentang Kedah, tapi yang menuturkannya sehingga ia dicetak dan dibukukan adalah pujangga dari Perlis. Ya, sama juga tentang cerita Puteri Lindungan Bulan atau disebut sebagai Selindung Bulan Kedah Tua. Ya, ia telah diselenggara oleh Allahyarham Profesor Tan Sri Awang Had Saleh yang juga pernah menjadi Naib Chancellor UUM yang pertama, dan beliau menyelenggarakan hikayat ini berdasarkan apa yang dituturkan oleh Allahyarham Ismail bin Hassan ataupun digelar sebagai Pak Mei. Itulah Tok Selampit Perlis yang terakhir yang beliau ini tinggal di kampung Nisam di Bintung, Kangak Perlis. Tapi cerita tentang Kedah, tapi dituturkan oleh pujangga-pujangga yang duduk di Perlis. Saya nak selit sikit boleh? Ya. Tadi doktor sebut tentang Puteri Lindungan Bulan. Ya. Ada tak kisah yang boleh doktor kongsikan secara ringkasnya Puteri Lindungan Bulan ni, apa kisah dia? Mungkin tak boleh cerita ringkas lah, tapi maknanya kita anggap bila kita dah sebut tu, maknanya kita duk kata ada perkara-perkara yang Kedah mengambil manfaat atau dapat manfaat, dapat kata maklumat berdasarkan sumbangan daripada Perlis lah. Walaupun kita kata tidak masih ada lagi beberapa sumber yang datang daripada Kedah sendiri, tapi katakan itu antara satu dua sumber dalam sastra tradisional Kedah yang memang dituturkan oleh pujangga-pujangga yang asal dan mendiami negeri Perlis, sebagai sebahagian daripada sumbangan Perlis kepada Kedah. Okey, doktor. Ya. Itu ada satu lagi tu doktor lupa, iaitu tempat rekreasi. Betul juga, iaitu dalam Tarikh Salasilah Negeri Kedah dicatatkan, maksudnya saya ringkaskan saja cerita saya ketika Sultan Aceh dikatakan berangkat dan melawat negeri Kedah ataupun lebih tepat lagi orang kata Kota Si Putih, baginda ni telah
dibawa untuk berburu binatang-binatang liar dan sebagainya di satu tempat yang disebut sebagai Padang Jangam. Padang Jangam yang sekarang ni namanya adalah Padang Besar. Jadi daripada situ lagi satu kawasan padang yang kata-kata tapi kaya dengan hidupan-hidupan liar. Maksudnya Padang Besar dulu hutan lah maksudnya. Ya, maksudnya kita kata sehingga ia menjadi satu tempat atau satu destinasi di mana para sultan ini telah berburu. Kan? Dan maka dengan itu dikata disyakilah bahawa dalam proses berulang-alik daripada kota Si Putih ke Padang Besar ataupun Padang Jangam nama asalnya tu, antara tempat berhentinya, tempat persinggahannya adalah Ngulang. Maka sebab tu di atas Bukit Ngulang ada makam seorang pembesar yang dinamakan Tok Perleh. Tinggal di situ, mungkin dia menjaga satu tempat, mungkin pada waktu tu disebut Kota Ngulang yang tidak besar sangat, tapi dikatakan mungkinlah kita kata masa itu raja-raja ni ataupun para sultan tu boleh berhenti berehat ataupun kita kata makan nasi apa semua di situ sebelum meneruskan pemburuan. Kan? Jadi itu kita kata antara sepintas lalu macam mana sumbangan Perleh kepada Kedah khasnya sebagai Kesultanan Kedah lah. Oh, maksudnya secara umumnya kita tengok daripada awal sampai akhir ni doktor telah menceritakan satu persatu macam mana Perleh ni boleh ada dalam Kesultanan Kedah, bergerak ke Kota Si Putih, Kota Senor dan Kinderkayan yang satu. Lepas tu ada pula sumbangan-sumbangan daripada Kedah dan juga Perleh. Sebelum tu doktor, kelaku Perleh kita tak tinggal lagi doktor. Jangan tinggal doktor kelaku Perleh. Okey. Kelaku kali ni kita berkaitan dengan jiran lah. Hidup berjiran, iaitu macam kita Perleh dengan Kedah, iaitu negeri berjiran. Apa saranan doktor dari dalam kelaku Perleh ni kepada kedua-dua buah negeri? Ataupun mungkin lebih tepat lagi kepada kita lah, rakyat Perleh no? Jadi maksudnya kalau kita perhatikan balik, sebahagian daripada tuntutan dalam kata agama kita ni adalah menghormati jiran, berbuat baik kepada jiran. Jadi kadang-kadang kita suka ataupun tak suka, kadang-kadang kita tak boleh nak memilih jiran kita, kan? Jadi kita kena hiduplah berdampingan, hidup bersama dengan baik. Kalau kita Perleh berjiran dengan Kedah, maka dia cubalah untuk menjadi jiran yang baik. Sebaik-baiknya. Perkara-perkara yang mungkin tidak setuju, perkara-perkara yang mungkin tidak berkenan dan sebagainya, itu biasa. Tapi maknanya kita masih lagi perlu hidup kita kata bersama sampai masanya kita perlu tolong-tolong menolong. Kan? Dan kalau kita kata ada apa-apa yang lebih kita masak, kita bagi sikit kepada jiran kita di sebelah rumah. Kan? Jadi bagi saya itu antara sikap yang orang kata terpuji. Yang patut jadi kelaku Perleh. Kalau kalaulah terbenci pun janganlah benci selama-lamanya, sesungguh-sungguhnya, dan kalaulah tersayang pun janganlah sayang itu sampai kita kata menggelapkan mata. Tapi kita perlu fahamlah, kalau disebut Perleh dengan Kedah ni sebagai adik abang, itu kita tidak nafikan. Perleh berasal daripada Kedah, berkembang menjadi sebuah negeri yang tersendiri. Kedah lebih tua, Kesultanan Kedah ni lebih tua daripada Perleh, tua banyak daripada Perleh. Pun begitu tu, kita kena faham bahawa sejak daripada 1843 ni, Perleh ni rumah dia sudah berbeza daripada Kedah dah. Lain dah tu. Jadi kita kata maksudnya permulaannya sama, tengahnya sama, tetapi di tengah ataupun dan di hujungnya sudah pasti destiny masing-masing ni adalah berbeza. Kan? Jadi walaupun abang dengan adik, tapi janganlah abang atau pihak yang lebih tua ni buat macam-macam kepada adik. Kita kena fahamlah bahawa walaupun kita ada perkara-perkara yang kita tidak suka dengan perpisahan dan juga sebagainya, tapi kita kena tahu kata adik itu dah berumah tangga sendiri dah. Jadi kita kena berhentilah daripada buat adik itu macam serba-serbi salah. Macam adik itu gemuk pun salah, dia kurus pun salah, dia diet salah, dia makan banyak pun salah. Dia kata menikah seorang pun salah, dia menikah ramai pun salah. Dia boleh anak pun salah, tak boleh anak mandul pun salah. Jadi maknanya jangan sampai sudah tu kata duk cari salah dia saja.
Jadi kita kata kita dia, kalau adik kita minta tolong, kita tolonglah jika kita mampu. Dia minta nasihat, kita nasihatlah dekat mana mampu, dan begitu juga sebaliknya. Dan kita hidup bersama secara hormat menghormati. Betul. Kan? Dan saya juga di sini, saya suka untuk memetik satu contoh yang tak dapat kita tinggalkanlah. Antara lain satu tokoh ataupun sejarawan yang saya dapat berdamping sebagai guru saya, dan dapat kami buat beberapa penulisan bersama ini sebelum beliau meninggal dunia, adalah Allahyarham Datuk Yazid Mat. Datuk Yazid Mat sebelum tu juga berdamping dan juga menjadi co-author, penulis bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Ismail ataupun Cikgu Ahmad Tawarikh sebelum itu. Jadi sepanjang saya duduk dengan beliau, saya tidak pernah mendengar walaupun sekali beliau mengatakan perkara-perkara yang tidak baik kepada mana-mana sejarawan negeri Kedah, baik dalam majlis terbuka mahupun secara tertutup, mahupun contohnya kita duduk berdua sambil minum kopi atau teh dan sebagainya. Sekali pun saya tak boleh ingat, walaupun sekali beliau ada mengatakan perkara-perkara yang buruk ataupun negatif kepada mana-mana sejarawan Kedah, iaitu tidak misalnya kepada Allahyarham Datuk Wan Ibrahim bin Wan Soloh, dan tidak kepada Allahyarham Datuk Wan Samsudin bin Muhammad Yusof, tidak kepada katakan Allahyarham Dr. Muhammad Isa Osman, dan tidak kepada katakan Presiden Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah sekarang ni, iaitu yang berbahagia Dr. Ibrahim Bakar Langkawi. Jadi saya tidak pernah mendengar satu kali pun. Jadi pada masa yang sama, ketika itu hidupnya Allahyarham Datuk Wan Samsudin bin Muhammad Yusof. Secara peribadi juga, apa yang kita baca dalam tulisan-tulisannya ataupun kita orang kata meneliti, beliau tidak pernah menulis perkara-perkara yang begitu negatif terhadap Perlis. Jadi saya nampak hormat menghormati antara sejarawan dua-dua negeri ini adalah kita nampak sangat mendalam. Jadi sebab itu saya dapat katakan, bagi perhubungan seperti ini, saya bukan saja belajar fakta sejarah daripada sejarawan negeri Kedah, saya juga belajar adab daripada mereka. Dan adab dan kesopanan dan akhlak mereka adalah sangat tinggi. Dan begitu juga diajar oleh sejarawan Perlis kepada saya. Kita kata itu antara perkara yang kita pertahankan. Walau bagaimanapun saya nampak dewasa ini, keadaan ini mungkin sedang dicabar oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin dengan adanya media sosial, boleh buat live streaming dan sebagainya, maka apa yang nak dikata, apa yang nak ditulis, apa yang nak diserang, apa yang nak diselak, apa yang nak ditolak, semua sekali. Semua ini nampaknya sudah tidak mengikut rentak apa yang telah kita capai persefahaman seperti mana sejarawan yang dulu-dulu. Jadi dalam keadaan tu kita harap kalau boleh tidaklah berlaku apa-apa yang kurang baik. Namun begitu, kalau sampai satu keadaan di mana kita dah ditolak ke dinding, kan? Jadi maknanya pada masa tu kita tak ada banyak pilihan lah. Tapi maknanya asalnya seperti mana kelaku Perlis menyebutkan kita kena hidup berjiran baik-baik bersama, cuba berbaik-baik dengan kata jiran kita, maka begitulah semangat yang dibawa dalam bentuk perhubungan antara sejarawan Perlis dengan sejarawan Kedah. Dan kadang-kadang kita pun kadang-kadang kita kagum dengan sifat tawaduk yang ada. Misalnya kalau saya nak sebut dalam satu seminar yang ataupun lebih kita tepat lagi tentang seminar polemik sejarah Malaysia yang waktu tu dilaksanakan peringkat negeri Perlis di kata UNIMAP kampus Alam ataupun di kata Ulupau tu, apa yang berlaku adalah ada dua orang pembentang, seorang dari kita kata UKM, Dr. Zul Iskandar, kemudian Allahyarham Dr. Supian daripada UM, dan juga saya sendiri, dan juga saya bertindak sebagai kita kata moderator. Waktu tu Allahyarham Datuk Wan Samsudin ketika soal jawab bangun bertanya. Jadi kita pun rasa macam mana boleh seorang mahaguru sejarawan yang hebat tiba-tiba bangun bertanya,
kan, tapi maknanya itu bukan satu masalah kepada beliau, walaupun kepada Perlis dan kepada orang Perlis pun beliau masih lagi terbuka untuk menuntut ilmu dan terbuka kepada analisis dan juga sebagainya. Dan sekali lagi di hadapan saya menyaksikan suatu akhlak dan suatu pembawaan yang sangat santun, yang sangat halus, yang kita tidak ada benda lain kecuali kita kata inilah maha guru. Inilah guru, dan inilah kita kata contoh kita dan juga ikutan kita, tanpa kita perlu pergi lebih jauh. Tapi maknanya keadaan ini mudah-mudahan berterusanlah. Terima kasih. Terima kasih Doktor di atas kelaku Perlis. 3 segmen yang cukup diminati. Kebarangkalian ni agak tinggi lah untuk 3 segmen ni. Daripada kita start daripada apa tadi, lorak Perlis, ambil power dan juga kelaku Perlis. Dan sampailah di pusingan terakhir Doktor. Iaitu rumusan yang perlu kita buat tentang tajuk pada episod kali ini. Saya nak buat dulu kan Doktor nak buat dulu? Mana-mana pun tak apa. Ya, saya bagi orang yang berpakai hijau dulu lah sebab dia lebih power daripada saya. Saya pakai hijau kerana dia sebahagian daripada warna hijau kuning tu. Tapi maknanya kita kata saudara Helmi, kuning itu ada pada tengkolok ya. Okey, antara perkara yang saya boleh rumuskan adalah Perlis dan Kedah ini permulaannya sama. Pertengahannya sama. Dan kita kata kita ada banyak persamaan dari segi macam-macam perkara yang kita kata bersama, maka kita akur kepada fakta itu. Pada masa yang sama juga kita tahu bahawa masing-masing telah ada haluan yang tersendiri juga. Haluan masing-masing. Ya, betul. Tapi maknanya kita berjiran lah seperti mana biasa. Ya, betul lah. Jadi perpisahan itu walaupun kadang-kadang kesan dia itu bagi setengah-setengah pihak dia sukar untuk melupakan, sukar untuk terima hakikat dan sebagainya, tapi kadang-kadang perpisahan tu berlaku juga. Jadi bila perpisahan tu berlaku, kita cubalah untuk berbaik-baik setakat mana yang mampu. Jadi mudah-mudahan kalau kita mencuba dan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita jadi maknanya banyak perkara yang Allah akan kita mudahkan insya-Allah. Jadi sebab itulah kita kata last sekali, sekiranya sejarawan negeri Perlis dahulu kala dengan sejarawan Kedah dahulu kala boleh berbaik-baik dalam keadaan bersetuju untuk tidak kita bersetuju, apatah lagi kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas rumusan tu. Tu Doktor pula ni saya pula kena buat. Baik. Secara akhirnya kita nampak hubungan Kedah dan Perlis ni tidak boleh dipisahkan, kerana hidup berjiran ni tak boleh dipisahkan sampai bila-bila. Kena dengan lorak kita tadi, iaitu kira sama. Sebab kira sama ni dia tak akan mewujudkan satu permusuhan, dan kita cuba wujudkan satu persefahaman di antara rakyat Perlis dan rakyat Kedah supaya sentiasalah hormat menghormati antara satu sama lain. Sebab sejarah ini adalah satu benda yang memajukan tamadun sebenarnya. Dia memperingatkan diri kita supaya kita bersedia dengan sesuatu perkara. Dan kepada ni mungkin untuk pesanan terakhir saya lah Doktor. Kepada anak-anak muda, terutama rakyat Perlis sendiri dan juga rakyat Kedah, ambil tahu pasal sejarah. Sebab sejarah ini akan membentuk jiwa kita yang lebih murni. Supaya kita tahu sejarah negeri aku dan negeri orang lain itu adalah sejarah yang menarik untuk kita tahu. Dan ingatlah sejarah ini menyucikan diri jugalah sebenarnya, supaya kita tidak berulang satu perkara yang lain, iaitu perkara yang lama dah berulang, jangan diulangi lagi benda yang itu. Dan sifat permusuhan dan iri hati tu buanglah. Saya nak buang waktu, saya nak pesan waktu dah. Buang supaya kita ni lebih tenteram hidup bersama-sama di dua buah negeri yang nak kata jauh tak jauh, memang dekat sungguh-sungguh. Berjiran. Contohnya macam Arau nak pergi ke belah apa? Lepas belah Jelempuk sikit jumpa Kok Diang. Tu kalau jerit pun dengar tu. Orang Perlis nak jerit ke orang Kedah tu, hui sikit pun dengar dah. Maksudnya tak jauh sangat. Kalau kita berkelahi pun sampai bila-bila pun takkan sudah benda ni. Jadi saya berterima kasih kepada Doktor pada episod kali ini kerana menjelaskan secara detail dan terperinci tentang
sejarah Perlis ketika berada di dalam Kedah. Ya. Sebab Kedah ni terlalu gemilang masa tu waktu. Ya. Dan tak dilupakan terima kasih kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Cadar Melayu Perlis. Tak lupa Dan dia. kepada rakan teknikal kita Suara Sunnah Channel, sekali lagi terima kasih sekalung budi. Ya. Saya pun ucap terima kasih banyak-banyak kalau dia sebab memang saya tak tahu nak kata apa dah. Jarah ni memang cukup minat berdiri saya malam ni. Dan doktor dah ucap terima kasih. Ni host pula dah ucap terima kasih. Tadi panel ni host pula. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Dan juga kru saudara-saudara kita yang handsome-handsome dan segak-segak ni yang terus memberi sokongan dan harapan kepada kami untuk menjalankan podcast. Sekali lagi sebelum akhir, saya nak memesan kepada sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian supaya terus kekal bersama dengan podcast Salah Silap Perlis dan mengikuti Episod seterusnya lagi. Tak lagi saya abang episod, saya nak pergi ikut TikTok dulu. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube dan juga Spotify. Jangan lupa untuk ikut. Sebab kami akan update ataupun memasukkan video-video pendek tentang podcast-podcast yang telah kami buat. Supaya tuan-tuan dan puan-puan senang untuk tengok dan mengambil ilmu-ilmu itu daripada video pendek tu. Dan episod seterusnya, ini menarik sikit ni, iaitu tentang khazanah alam warisan negeri Perlis. Siapa mai Perlis tahulah macam mana keadaan negeri Perlis. Hijau sehijau-hijaunya. Oksigen banyak di Perlis ni. Mailah ramai-ramai bersebenar dengan tahun melawat Perlis 2024-2025. Baiklah, saya rasa itu saja daripada saya pada episod kali ini selaku hos anda. Ingat saya Ahmad Helmi, ingat podcast Salah Silap Perlis, segalanya Perlis. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.